Ya, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dalam video berkaitan dengan urusan tanah. Hashtag urusan tanah 101. Uh, saya ada satu soalan lah dalam ruangan komen. Dia tanya macam mana cara nak mengelakkan daripada ditipu sewaktu membuat urusan pembelian tanah. Okay. Nak kata tips ni 100% boleh mengelakkan pun tidak juga, sebab terlalu banyak ruang sebenarnya untuk berlaku penipuan. Tetapi pada saya ini antara kaedah lah, kaedah yang boleh diguna pakai untuk kita pastikan, untuk kita meminimumkan risiko ditipu sewaktu membuat urusan membeli tanah. Okey. Yang mula-mula sekali yang mula-mula sekali, nombor satu, bila kita nampak iklan untuk menjual tanah iklan jual tanah, sama ada di Facebook ataupun di Mudah ataupun di website-website property ataupun daripada kawan, jiran, beritahu pada kita, oh orang ni nak jual tanah apa semua kan. Okay, sebagai contohnya macam di Facebook, di Mudah kan, di mudah.com, dia tulis tu nak jual tanah kan. Okay, dia bagi nombor telefon, dan kita contact. Okay, benda yang pertama sekali yang kita kena pastikan ialah sebenarnya kita berurusan dengan siapa. Kita berurusan dengan siapa sebenarnya. Contohnya macam dekat Mudah, dia kalau dia ejen kan, kalau ejen dia akan letak nombor rent. Kalau dia broker, broker lah. Mungkin juga kita berurusan dengan anak kepada tuan tanah, jiran kepada tuan tanah, kenalan kepada tuan tanah, ataupun mungkin kita berurusan dengan tuan tanah tu sendiri. Kalau kita berurusan dengan tuan tanah, okey lah. Kalau kita berurusan dengan macam broker ni, biasanya harga tu dia dah markup. Okay, kalau kita berurusan dengan tuan tanah, mungkin kita boleh berunding dari segi harga. Tetapi yang penting sekali ialah kita nak tahu betul ke tanah tu nak dijual. Sebab ada banyak berlaku kes tuan tanah tak ada kata pun nak jual. Okay? Orang lain yang memandai-mandai nak jual ataupun gunakan maklumat tersebut untuk membuat penipuan lah kan. Sebenarnya tuan tanah tak nak jual pun tanah tu. Okay. Jadi yang pertama sekali ialah kita berurusan dengan siapa sebenarnya. Kita kena pastikan kita berurusan dengan siapa. Okay. Yang kedua, bila kita rasa kita dah tahu siapa kita berurusan dan kita rasa kita nak proceed, kita set appointment. Set appointment untuk pergi tengok tanah tersebut. Di mana tanah tersebut, lokasi tanah tersebut, dan yang paling penting sekali ialah apa yang ada di atas tanah tersebut. Okay? Kita nak tengok jalan masuk. Jalan masuk dia jalan tar ke, crusheran ke, ataupun perlu pakai 4x4 ke baru boleh masuk ke tanah tersebut. Okay. Dan kita tengok juga atas tanah tu ada apa. Ada semak samun ke, hutan banat ke, ataupun sawit lagi sawit dah umur 3 tahun tunggu masa nak kutip hasil ke, ataupun sawit dah ni, ataupun tempat tu berlembah ke, tepi sungai ke. Benda maklumat-maklumat macam tu kita perlu tengok. Kita perlu pergi dan tengok tanah tersebut. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, waktu kita tengok tanah tersebut dan kita rasa kita tanah tu cantik, kita nak proceed juga. Yang ketiga, kita nak tengok ada tak geran asal. Okay, kita nak tengok ada tak geran asal. Sebabnya pindah milik di pejabat tanah, nakkan geran asal. Okay. Pindah milik tidak boleh dibuat tanpa geran asal. Okay. Jadi geran asal tu wajib dan kena ada lah, wajib lah, nama pun wajib kan. Jadi kita nak tengok geran asal. Kalau tuan tanah kata geran asal tak ada apa semua, tak usah proceed lah, memang benda tu takkan jadilah kan. Ataupun kalau tuan tanah kata geran asal disimpan, mungkin dia tak akan bawa geran asal lah kan, bahaya juga, takut hilang kan. Okay. Kita minta salinan geran. Kita minta salinan geran. Tujuannya ialah
Kalau tuan tanah bagi pada kita salinan photostat grant, tak apalah. Tapi kalau dia tak bagi, kita minta kebenaran untuk ambil gambar grant. Ambil gambar grant bahagian depan dan ambil gambar grant bahagian belakang. Okey. Tujuannya ialah kenapa kita nak tengok grant. Pertama, kita nak tahu lah tanah tu genuine atau tidak. Yang kedua, dekat bahagian belakang tu, dekat bahagian pemilikan kan, kita boleh nampak juga adakah tanah tersebut satu pemilik saja ke, pemilik tunggal saja ke, ataupun adakah tanah tersebut berkongsi. Ada kongsi. Jadi bila ada kongsi ni, sebenarnya kita nak beli bahagian siapa? Adakah kita nak beli keseluruhan tanah ataupun kita nak beli bahagian kongsi itu saja? Jadi ni pun ada isu sebenarnya bila kita nak beli grant kongsi ni kan. Okay. Bila dah dapat gambar grant depan belakang, okay, kita pun sembang lebih kurang dengan tuan tanah, lepas tu masing-masing boleh balik lah kan. Okay. Tapi kita, kalau kita datang hari tu ialah hari bekerja, jangan terus balik. Kita pergi balik ke pejabat tanah. Right? Kita pergi balik ke pejabat tanah. Tak payahlah bawa tuan tanah. Kita saja pergi. Kita pergi ke pejabat tanah untuk semakan semula. Ini yang keempat. Yang keempat ialah kita buat semakan semula dengan pejabat tanah. Kita bawa gambar grant tu. Kita pergi ke unit pendaftaran. Unit pendaftaran ya. Kita minta semakan. Kita tengok adakah nombor grant dengan nombor lot dalam gambar tu match, tally, sama dengan nombor grant dengan nombor lot dalam sistem di pejabat tanah. Itu satu. Dia kalau sama tu memang tanah tu genuine lah kan. Okey, tanah tu wujud. Okey. Yang kedua, kita tengok bahagian belakang tu, pemilikan dia. Okey, untuk dulu-dulu punya pindah milik, ada yang dibuat tanpa grant. Jadi sebenarnya nama dalam grant di dalam sistem pejabat tanah sebenarnya nama tu dah berubah, dah tukar jadi nama orang lain. Ini lama-lama isu lah kan. Jadi tak apalah, itu lama punya hal kan. Tapi kita semak balik, adakah nama dalam grant, nama dalam gambar yang kita ambil tu dengan nama dalam sistem di pejabat tanah, nama tu masih sama. Kalau masih sama, okey, tak ada masalah kan. Dan kita tengok juga adakah tanah tersebut, pemilik tu, nama tu, adakah dia sebagai pemilik ataupun dia sebagai pentadbir ataupun dia sebagai pemegang amanah. Kalau dia sebagai pentadbir dengan pemegang amanah ni pun, tanah tersebut tak boleh dibuat pindah milik, tak boleh dibuat jual beli. Okay? Tak boleh buat jual beli, memang tak boleh. Okay? Tu. Kemudian satu lagi yang perlu kita semak ialah adakah tanah tersebut ada caveat. Ini masalah sebab saya ada video saya sendiri untuk berkaitan dengan tanah yang tak usah kita beli. Antaranya ialah tanah yang di caveat ni. Kenapa tanah tu di caveat? Orang takkan suka-suka caveat tanah orang sebabnya dia perlu bayar kan. Jadi kalau tanah tu ada caveat, maksudnya ada cerita di sebalik ada cerita di sebalik tanah tersebut kan. Jadi pada saya, kalau boleh jangan beli, sebab nanti kita akan terjebak dalam permasalahan yang kita tak tahu. Okey. Jadi bila kita terjebak ni memang masalah lah kan, memang masalah lah. Jadi tak salah kan. Sebab caveat ni dia dan satu lagi, caveat ni dia menghalang pindah milik, dia menghalang urusan jual beli, dia menghalang. Jadi nak buat apa kita beli benda yang tak boleh dibuat pindah milik kan. Okey. Itu caveat. Itu yang keempat. Kemudian masih di pejabat tanah. Yang kelima, kita masih di pejabat tanah. Kita semak dengan unit hasil, cukai tanah tu berbayar atau tidak. Kalau berbayar cantik tu alhamdulillah lah. Kalau tak berbayar bertahun-tahun tu risau juga kan, takut nanti masa nak buat pindah milik rupanya tanah tu dah kena notis 8A, dah kena rampas. Okey. Tu tak, tapi itu bukanlah isu besar pun, kita boleh semak balik. Okey, tak apa, tak ada masalah. Tapi yang penting sekali waktu di pejabat tanah, yang kelima tu yang penting sekali ialah kita pergi ke unit plan tanah. Okey. Dia unit plan, kita minta jasa baik kaki tangan pegawai di unit plan untuk
bagi kita lokasi tanah tersebut. Memanglah masa nombor 2 tu kita dah pergi tengok kan, kita dah pergi tengok tanah tersebut. Tapi tak, kali ni di unit plan kita minta lokasi tanah tersebut. Okey. Dia orang boleh bagi, dia akan letak, dia akan buka sistem dan dia akan letak cursor tu dekat tengah-tengah lah, dekat tengah-tengah tanah tersebut. Dan dia akan bagi X dengan Y. X dengan Y itu sebenarnya longitude latitude tanah tersebut. Okey. Apa bendanya longitude latitude ni? Right. Apa kepentingannya? Kita sekarang ni semua orang pakai smartphone. Semua orang pakai smartphone. Google Maps kan. Kita buka Google Maps, dekat bahagian search tu, instead of kita type pejabat daerah tanah ataupun rumah siapa, kita type nombor X dengan Y tu. X tu akan bermula dengan 4.00 space bar. Y dia ialah 100 ataupun 101 point berapa. Dan kita tekan search. Okay. Dia akan bagi lokasi. Okay, lokasi yang kita perlu pergilah kan, daripada current location, iaitu di pejabat tanah, dan menghala ke tanah tersebut. Okay. Kita tolong luangkan sedikit masa lah untuk pergi balik sekali lagi mengikut lokasi yang diberi oleh unit plan tadi. Okay, kita pergi balik sekali lagi. Alright. Of course lah, kita macam pergi balik ke tanah tu macam yang nombor 2 macam kita set appointment kan, kita pergi balik kan. Okay, pergi, kita tengok adakah ini tengok adakah lokasi yang ditunjukkan oleh Google Maps kita tu, yang lokasi yang diberikan oleh unit plan dan di-guide dengan oleh Google Maps tu, sama dengan tempat yang kita tengok tanah tadi. Sama atau tidak? Okay. Sebabnya banyak berlaku bila kita pergi balik ke tanah tersebut, rupanya kita ditunjukkan tanah yang berbeza. Tuan tanah tunjuk kita tanah yang berbeza. Okey. Masa kita pergi tengok tanah dengan tuan tanah, dia tunjuk tanah ini. Masa GPS koordinat tu, dia tunjukkan tanah yang ini atau tanah yang lain kan, tanah yang lain. Alright. Kenapa benda ni berlaku? Okey. Mungkin tanah yang sebenarnya milik tuan tanah tu tak cantik. Tak cantik. Mungkin dia punya tanah tu lot belakang, mungkin tanah dia tu lot tepi semak samun, hutan, ada paya, tak cantik, berlembah kan. Jadi tanah yang dia tunjuk tu ialah tanah orang lain, tanah sebelah tanah orang lain, tanah yang cantik, yang dah ditanam semula, yang dah ada hasil, yang dah kita senang kata tanah yang cantik lah kan. Jadi dia tak tunjuk tanah dia tunjuk tanah orang lain. Okay. Selaku pembeli, dia mungkin tak tahu kan, kita tak tahu, kita percaya bulat-bulat kepada tuan tanah. Takkanlah tuan tanah tunjuk tanah yang salah. Tak, benda ni boleh berlaku. Tuan tanah akan tunjuk tanah yang salah. Ada orang yang buat. Ada benda tu berlaku. Sebabnya bila pindah milik tu telah berlaku, dah buat, dah sign, dah 14A, dah keluar geran kan. Contohnya katalah kita teruskan dengan pembelian kan, dah keluar geran apa semua, kita pun confident lah, oh ini tanah kita ni, tanah lawa ni kan. Kita pun datang nak ambil hasil, nak chop sawit apa semua. Sekali tuan tanah yang sebenar datang, dia cakap kan, kau apa siapa nak curi buah aku? Kita pun terkejut lah, saya baru beli bang tanah ni kan, ni tanah saya baru beli, tunjuk geran. Jadi orang tu akan kata lah, yang kau beli ni tanah sebelah, tanah hutan sebelah ni, bukan tanah aku dah clearkan ni semua dah, ini tanah aku, tunjuk geran. Bila bawa ke pejabat tanah, argue lah, masa tu argue lah, bawa ke pejabat tanah, bila turun bahagian penguasaan kami, tengok, bila tengok, betul lah, tanah encik sebelah sini yang tak cantik ni. Masa tu kalau kita telefon kepada penjual tu kan, kalau telefon kepada penjual, telefon kepada tuan tanah sebelum ni memang tak angkat lah kan. Dia dapat duit dah, udah lah kan, tak boleh buat apa kan. Even kalau kita laporkan kepada balai polis pun tak boleh buat apa kan. Polis akan ini kenapa you tak semak dulu kan, kenapa you tak semak dulu which tanah apa yang kau beli kan. Jadi memang tak boleh buat apa lah kan. Jadi saya rasa itu saja
tips, walaupun nampak macam renyah, remeh, macam leceh lah nak beli tanah, tetapi perlu diingat yang membeli tanah ni bukannya macam kita order barang kat Shopee harga RM10 kan. Tanah ni kurang-kurang makan RM10,000 kot. Kita akan keluarkan duit RM10,000, RM20,000, RM30,000, 1 ekar RM50,000, RM60,000. Jadi tolong ambil banyak langkah untuk pastikan duit yang kita keluarkan tu, itu duit tu kadang simpanan sepanjang kerja kita. Kita nak bukannya satu hari kita dapat RM50,000, kita mungkin duit tu bertahun simpan kan. Jadi bila kita nak beli, kita pun excited sangat, kita skip semua benda, kita malas rasa, buat apa nak pergi semak balik, buat apa nak pergi check balik, leceh lah, lambat lah, itulah ini. Sudahnya RM50,000, RM100,000 hangus macam tu saja, dan kita dapat tanah. Mungkin dapat tanah tu, alhamdulillah lah. Kalau tak dapat, kalau hangus macam tu je, hilang macam tu saja. Jadi saya rasa itu saja yang ni. Sebenarnya banyak lagi. Ini baru peringkat survey ya, belum lagi peringkat kita nak sign 14A, bila nak bayar itu semua kan. So banyak lagi peringkat lain. Ini hanya peringkat untuk pastikan kita berusaha dengan tuan tanah, untuk pastikan tanah itu ialah genuine untuk dijual, memastikan tanah itu betul seperti mana yang ditunjuk oleh tuan tanah. Itu saja, baru peringkat itu saja. Jadi like, share, komen, InsyaAllah mana yang saya tahu saya jawab. Sehingga bertemu lagi. Ini ialah Urusan Tanah 101. Assalamualaikum.